Assalamualaikum, selamat pagi. Bersua kembali di mana lagi kalau bukan Apa Khabar Malaysia. Bertemankan saya Chedi dan juga pagi ini saya Helena Pahlavi. Terima kasih kerana bersama dengan kami hari ini. Dan hari ini pastinya kita ada perkembangan tentang pilihan raya yang telah hari ini 8 hari bulan merupakan pengundian awal yang disertai oleh 97 lebih 97,000 daripada golongan polis, tentera dan pasangan mereka di 4 pusat dan diharapkan proses itu berjalan dengan lancar. Ya, dan dalam masa yang sama juga kami akan bawakan perkembangan terkini dari lokasi dari wartawan kami dari semasa ke semasa. Apa yang pasti sekarang ni, jom kita semak dulu antara yang terkandung di portal bernama.com. Antaranya tahniah sekali lagi kita nak ucapkan kepada editor meja antarabangsa Pertubuhan Berita Nasional, itu bernama sendiri, iaitu Ravichandran Raja Manikam, diumumkan sebagai antara pemenang pertandingan tahunan Kazakhstan Through the Eyes of Orange Media yang ke-8, dan Ravichandran memenangi kategori khas di bawah persidangan mengenai interaksi dan langkah-langkah membina keyakinan di Asia menerusi artikel yang bertajuk Kazakhstan Unwavering Commitment in Promoting International Peace Security. Dan untuk pengetahuan anda, kategori ini adalah kategori baru diperkenalkan sempena dengan Kazakhstan selaku pengerusi bagi CICA, dan lebih 70 peserta dari 40 negara mengambil bahagian dalam pertandingan tahun kali ini dan membentangkan hasil kreativiti mereka dalam pelbagai format termasuk artikel, media cetak, platform dalam talian, blog, podcast, merangkumi pelbagai topik termasuk hubungan antarabangsa, sejarah, budaya, pelancongan, pendidikan, potensi, pelaburan dan juga juadah tempatan. Di samping itu juga 8 orang wartawan dari 5 wilayah dari seluruh pelosok dunia memenangi pelbagai kategori. Apapun, sekali lagi sekalun tahniah kami wakili tim Apa Khabar Malaysia kepada bernama juga atas kejayaan ini, dan semoga terus mengorak langkah, dan kita harapkan jugalah branding bernama ini dikenali di seluruh dunia. Betul. Yang pastinya apa saja yang sahih, yang tepat hanya di Bernama TV. Baik, kita nak kongsikan kepada anda juga tentang perayaan Hari Kebangsaan yang akan disambut pada 31 Ogos nanti, dan ini inisiatif yang dijalankan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ataupun DBKL yang telah pun mengedarkan 32,500 bendera pelbagai saiz kepada agensi kerajaan, institusi pengajian tinggi, badan bukan kerajaan, NGO, perumahan awam, persatuan peniaga dan penjaja serta pemandu teksi bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Dan Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Kamaruzaman Mat Saleh berkata sebanyak 3,000 gegantung jalur gemilang dipasang di jalan-jalan di sekitar ibu negara seperti Jalan Sultan Ismail, Jalan Parlimen, Jalan Kuching, Jalan Tun Razak dan juga Jalan Tuanku Abdul Rahman. Dan DBKL juga mengambil inisiatif untuk mempamerkan mesej sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia di skrin LED menara DBKL 1, Dataran Merdeka, dan beberapa LED swasta yang berada di seluruh ibu negara. Baik, saya kira ini adalah satu inisiatif yang bagus kerana kalau saya boleh kongsikan kepada anda semua bagaimana kesan kalau kita nampak orang mengibarkan jalur gemilang hari itu. Di depan rumah saya ada satu kereta lalu mengibarkan jalur gemilang. Tup-tup lepas tu ayah saya pula pasang jalur gemilang. Itu orang kata kesan dia. Kalau kita nampak orang lain buat, kita akan sama-sama buat. Betul. Okey, itu antara satu inisiatif untuk menyemarakkan lagi semangat Hari Kebangsaan di Malaysia ini, dan seperti yang diumumkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, hari ini merupakan hari pengundian awal. Jadi SPR keluarkan 197 kertas undi pos bagi PRN negeri 6 negeri dan PRK Kuala Terengganu, di mana kertas kepada yang berhak untuk mengundi secara pos pada pilihan raya negeri PRN di 6 negeri dan pilihan raya kecil PRK Parlimen Kuala Terengganu. Dan Setiausaha SPR Dato' Ikmaruddin Ishak berkata bagi PRN sebanyak 102,070 kertas undi pos dikeluarkan
dikeluarkan terdiri daripada 87,666 untuk kategori 1A iaitu petugas pilihan raya, ahli atau pegawai SPR iaitu anggota polis, anggota tentera juga petugas media itu sendiri, dan sebanyak 7,972 undi pos bagi kategori 1B iaitu warga Malaysia yang berada di luar negara, dan 4,705 kategori 1C bagi agensi dan juga organisasi, sementara 1,727 pengundi tidak hadir PTH di luar negara yang tidak dapat mengundi telah pun dihantar borang tersebut. Dan mengenai jumlah kertas undi pos bagi PRK Parlimen Kuala Terengganu, sebanyak 1,127 kertas undi pos dikeluarkan terdiri daripada 961 bagi kategori 1A dan 77 undi pos bagi kategori 1B dan kategori 1C-71, dan pengundi tidak hadir di luar negara sebanyak 18 kertas. Dan pengeluaran kertas undi pos itu bermula pada 31 Julai lepas oleh petugas pilihan raya di kesemua 245 Dewan Undangan Negeri dan satu kawasan Parlimen Kuala Terengganu. Apa yang pasti hari ini, seperti yang kita war-warkan, kalau boleh laksanakan tugasan anda sebagai penentu, dan sementara itu bagi mereka yang mungkin menantikan kertas undi untuk sampai ke tempat anda, kalau boleh tandakan di petak yang betul. Betul. Dan juga rahsiakan undi anda dan tidak mengambil gambar dan menularkannya di media sosial kerana undi itu adalah rahsia. Baik, semuanya dan banyak lagi di portalbernama.com, dan kita nak terus sahaja dengan perkembangan ramalan cuaca dan juga bersama dengan rakan dari Bilik Berita. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dari Bilik Berita. 260 pusat mengundi awal mengandungi 377 tempat mengundi atau saluran awal sempena PRN di 6 negeri dibuka serentak 8 pagi tadi. Turut dibuka 3 pusat mengundi awal di IPK Kuala Terengganu sempena PRK Parlimen Kuala Terengganu yang diadakan serentak. Menurut laman web SPR, daftar pemilih pilihan raya yang digunakan, daftar pemilih terkini dikemas kini sehingga 21 Jun 2023. Ia melibatkan undi awal 49,660 anggota ATM dan 47,728 anggota polis bersama pasangan masing-masing di 6 negeri terlibat PRN. Manakala 1,362 anggota polis dan 35 anggota tentera bersama pasangan akan terlibat dalam proses pengundian awal bagi PRK Kuala Terengganu. Kesemua pusat pengundian awal di 6 negeri berkenaan, termasuk di IPK Terengganu, dijadual ditutup secara berperingkat mengikut kedudukan kawasan pusat mengundi. Anggota dan pegawai ATM dan PDRM terlibat dalam pengundian awal bagi PRN diminta menggunakan kuasa dengan baik memilih wakil serta kerajaan negeri kukuh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata mereka juga perlu menggunakan amanah diberikan untuk memilih wakil yang lebih menggarap permasalahan rakyat dan kerajaan yang stabil. Dan saya doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan ini dapat dijalankan dengan lancar, dengan niat yang baik untuk menyelamatkan negara, menjamin kestabilan politik supaya khidmat kepada rakyat dapat disempurnakan dengan baik. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu memperjelaskan kepada rakyat berhubung siasatan kes penyelewengan projek pendaftaran pekerja asing bagi sebuah kementerian oleh SPRM didakwa melibatkan menantunya.
Pengarah Komunikasi PH Fahmi Fazil berkata, bekas Perdana Menteri itu tidak harus berdiam diri, sebaliknya perlu segera memberi penjelasan berhubung kes berkenaan dan memberitahu SPRM kedudukan atau lokasi menantunya itu ketika ini. SPRM dilapor sedang mengesan dua individu, Muhammad Adlan Barhan, 48 tahun dan Mansur Saad, 69 tahun bagi membantu siasatan kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian. Simakkan rekod Suruhanjaya itu mendapati kedua-dua individu terbabit sudah meninggalkan Malaysia masing-masing pada 17 Mei dan 21 Mei lalu dan setakat ini tiada rekod kedua-duanya kembali ke Malaysia. Sekian dari Bilik Berita Malaysia Madani Tekad Perpaduan. Assalamualaikum. Dan tahukah anda semua boleh mendaftar sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Semudah 1, 2, 3 je. Step dia sangat mudah. Dan kalau boleh sekiranya anda mendaftar sebagai penderma organ, pastikan keluarga anda tahu bahawa anda merupakan seorang penderma organ. Ya, sekarang ni semua di hujung jari. Betul. Kan, nak dengan tak nak saja. Okey, hari ini kita akan bercakap tentang derma organ, bagaimana penerimaan masyarakat Malaysia. Seperti yang kita tahu pendermaan organ ni sesuatu yang bukan lagi asing di negara kita. Cuma masih lagi ada di antara kita, walaupun petugas kesihatan sendiri ada yang masih lagi belum berikrar sebagai penderma organ. Tapi kita tak tahu di mana silapnya, mungkin kurangnya kesedaran lagi ataupun tentang ilmu tentang pendermaan organ itu sendiri. Untuk itu kita terus sahaja bercakap dengan tetamu yang cukup istimewa pada pagi ini, Dr. Hasdi Harun, Timbalan Pengarah Pusat Sumber Transplant Nasional, Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa. Seperti yang saya tahu, program pendermaan organ ini telah dijalankan di Malaysia sejak 45 tahun yang lalu. Mungkin sebagai permulaan, Doktor boleh kongsikan bersama-sama dengan kami yang terkini penderma organ di Malaysia, seperti bilangan perolehan organ yang telah dijalankan, bilangan pengikrar penderma organ dan bilangan menunggu untuk organ baru. Bagaimana? Terima kasih. Okey, program transplant ataupun pemindahan organ ini memang telah bermula sejak 1975 lagi. And then since then kita banyak melakukan beberapa pendermaan organ dan transplant. Dan saya boleh kongsi di sini jumlah statistik yang terkini, iaitu kes perolehan organ daripada pesakit yang meninggal dunia sebanyak 836. Okey. Manakala yang telah mereka yang telah berdaftar untuk menjadi penderma organ sekiranya setelah meninggal dunia, iaitu sebanyak 365,683 rakyat Malaysia lah yang aktif berdaftar. Manakala pula yang pesakit ataupun rakyat Malaysia yang menunggu untuk mendapatkan transplant ini, iaitu sebanyak 10,893 actually yang masih menunggulah. Okay. Dan kalau doktor, kita nak memahami ekosistem itu sendiri, bagaimana aliran ataupun proses pendermaan ini dijalankan, berikrar sebagai penderma dan kemudian bagaimana? Okey, seperti yang kita faham di sini bahawa pemindahan organ itu berlaku bila pendermaan daripada orang yang telah meninggal dunia lah. Okey, sebenarnya tujuan kita berikrar sebagai satu bentuk niat untuk menyatakan bahawa selepas meninggal dunia kita nak jadilah penderma organ ataupun tisu. Jadi prosesnya bermula jika kematian itu berlaku di hospital, dan pihak hospital akan menanyakanlah pada pihak keluarga waris arwah ataupun mendiang adakah beliau seorang penderma ataupun perikrar sebelum ini. Itu salah satu cara lah, ataupun kita boleh tanya juga pada keluarga, walaupun mereka maybe bukan perikrar lah, tapi kita boleh tanyakan adakah keluarga setuju untuk mendermakan organ mendiang atau arwah. Jadi pemindahan itu akan berlaku bila ada bersetuju menderma, dan pihak hospital akan uruskan pendermaan dan organ dan tisu tersebut akan dibawa untuk transplant lah kepada pesakit. Menarik tentang proses itu. Mungkin kita tak
berapa peka dengan keadaan itu. Namun bagaimana efektif pendermaan masa kita dalam hospital itu? Sebab saya kira mungkin kekurangan pakar ataupun sebagainya yang menyebabkan mungkin mereka dah berikrar tetapi proses transplantasi itu kurang dijalankan, terutamanya bagi mereka yang telah pun meninggal dunia dan berikrar. Actually pada masa kini kita adalah kepakaran yang boleh melakukan pemindahan tersebut, perolehan organ dan terus dipindahkan kepada pesakit. Tapi kita ada banyak cabaran lain lah yang boleh diambil kira sebagai menghalang proses tersebut. Pertamanya maybe dari segi faktor bahawa keluarga mungkin tidak bersedia untuk mendermakan sendiri, cabaran daripada ahli waris lah keluarga. Ataupun cabaran kedua kita lihat dari segi faktor kaki tangan kesihatan sendiri, maybe ada kurangnya pengesanan bila perikrar tersebut meninggal dunia tetapi tidak berjaya dikesan di hospital. Mungkin atas pelbagai sebab lah, kita tak boleh jangkakan dan juga kita kena faham juga tidak semua boleh menjadi penderma organ walaupun telah berikrar. Mungkin sebab kesesuaian itu akan ditentukan setelah meninggal dunia, dari segi whether dia suitable in term of dia punya ada jangkitan kuman atau tidak, ataupun fungsi organ tersebut pada ketika itu bagus atau tidak untuk ditransplant ataupun dipindahkan kepada pesakit. So pelbagai sebab lah yang kita boleh ambil kira cabaran yang menyebabkan seseorang tu boleh menjadi penderma atau tidak bila berlaku lah. Okey, baik, difahamkan ada dua jenis pendermaan organ, sebelum dan selepas. Mungkin dua ini boleh doktor jelaskan yang mana digalakkan, sebelum ataupun selepas kematian? Okey, memang ada dua jenis, iaitu semasa hidup dan selepas meninggal dunia lah. Jadi kalau semasa hidup kita boleh dermakan satu buah pinggang kan, dan sebahagian hati lah. Okey, dan jika meninggal dunia kita boleh dermakan semua. Kita boleh dermakan mata, kita boleh dermakan tulang, kita boleh dermakan jantung, ijaz jantung, paru-paru, buah pinggang pun dua-dua kita boleh dermakan, dan hatilah, keseluruhan hati pun kita boleh dermakan. Jadi kalau kita lihat dari segi pendermaan yang lebih banyak adalah daripada lepas meninggal dunia, dan dia boleh benefit kepada orang yang perlukan penglihatan dan jantung dan paru-paru. Tetapi kalau pendermaan hidup tu cuma buah pinggang dan hati sahajalah. Dan dari segi sebab lain juga, macam bila kita lakukan pemindahan daripada orang yang telah meninggal dunia, tak ada risiko lagi dah. Sebab orang telah meninggal dunia dan tak perlu takut akan risiko kepada penderma. Manakala kalau semasa hidup akan ada still ada a big risiko lah untuk pendermaan atau surgery yang akan dilakukan daripada orang yang masih hidup. Jadinya kita memang lebih galakkan daripada orang yang telah meninggal dunia, you can optimize pendermaan itu sendiri. Lagi banyak orang boleh bermanfaat daripada apa yang boleh diberikan lah. Baik, doktor, kita dah faham bahawa mungkin salah satu daripada cabaran ialah keluarga, kebenaran keluarga dan sebagainya. Dan kalau kita lihat daripada statistik pula, pengikrar penderma organ ini adalah lebih kurang 1% daripada populasi rakyat Malaysia. Dan mungkin doktor boleh jelaskan tentang penerimaan rakyat Malaysia secara keseluruhannya tentang pendermaan organ ini bagaimana sebenarnya? Penerimaan rakyat Malaysia kalau diikutkan kalau dinilai melalui number daripada statistik memang masih kurang. 365,000 tu 1%, dan we need actually lebih kepada penerimaan yang lebih kuat lagi lah, ataupun lebih menyeluruh. Tapi pada hari ini bila kita melakukan program kesedaran, rata-rata rakyat Malaysia dah lebih aware ataupun dah lebih tahu pasal pendermaan organ. Maybe 10 tahun lepas ramai yang kurang arif lagi, tak pernah dengar. Tapi pada hari ini ramai yang pernah dengar. Sama ada mereka bersedia untuk mendaftar atau tidak, yang masih lagi ada cabaran lah. Dan antara sebab-sebab mungkin mereka kurang mendapatkan maklumat yang benar dan tempat, ataupun belum bersedia lagi, perlu berfikir lebih panjang lagi, dan juga
masih ada lagi ketakutan di situ, sebab tak tahu, tak faham, tak proses, mungkin ada kurang penjelasan tentang agama dan sebagainya lah. Tapi pada masa sama kita masih berusaha lah untuk memberikan promosi ataupun kesedaran ini menyeluruh kepada semua rakyat Malaysia. Mungkin sedikit doktor tentang daripada pandangan agama tentang penerimaan organ ini, mungkin komen doktor sikit. Tentang agama, ya. Okey, agama di Malaysia yang majoriti ataupun yang besarlah, khususnya agama Islam di Malaysia, kita memang membolehkan penerimaan organ selepas meninggal dunia ini, dan benda ini telah lama dinyatakan di dalam fatwa Islam, iaitu Muzakarah Fatwa Kebangsaan pada tahun 1970 telah menjelaskan bahawa hukum menderma organ ini adalah harus, harus dan dibolehkanlah. Dan bila kita baca tentang penjelasan daripada para ulama dan yang arif, itu atas dasar untuk menyelamatkan nyawa, sebab kita tahu tujuan dia untuk transplant atau pemindahan organ itu sendiri. Dan agama-agama lain di Malaysia juga membenarkan, kita lihat pada agama Buddha, agama Hindu dan sebagainya, yang lain-lain juga. Dan ini dipersetujui atas dasar satu tindakan yang bagus, charitable act lah, perbuatan yang bermanfaat kepada orang lain. Baik, seperti yang doktor katakan tadi, pemindahan organ ni pastinya ada risiko, khususnya kepada mereka yang berniat untuk menderma semasa hidup. Mungkin doktor boleh jelaskan sini apa risiko yang bakal dihadapi dan mungkin apa efek yang akan dilalui, bagaimana dengan tahap kesihatan selepas berlakunya pendermaan organ? Okey, pemindahan organ semasa hidup ni dilakukan secara elektif lah, maksudnya secara yang memang di screen betul-betul lah oleh pakar, sama ada pakar yang menjaga organ tersebut lah, contohnya buah pinggang kan, nefrologis dan pakar bedah yang akan terlibat. Jadi ini adalah satu elektif surgery yang mana donor dengan penerima ni memang dinilai dulu kesesuaian, keselamatan sebelum menjalani transplant. Risiko memang ada tapi sebenarnya kecil. Kecil lah. Usually risiko pembedahan ni, mana-mana pembedahan yang dilakukan selalunya akan ada sedikit risiko yang kecil lah. Tetapi bila kita melibatkan pembedahan tu mungkin adalah risiko-risiko yang kecil yang boleh berlaku seperti pendarahan dan sebagainya lah. Namun bukan menyatakan bahawa living donor ataupun tidak boleh dilakukan, dan melalui dengan kepakaran yang ada dan screening yang ada, insyaAllah, dan living transplant ni pun adalah satu prosedur yang ditujukan begitu selamat untuk kedua-dua lah, penerima dan penderma juga. Baik, siapa sebenarnya yang tak boleh menderma? Yang tak boleh menderma sebenarnya kalau nak berdaftar sebagai penerima, sesiapa pun boleh daftar. Tetapi untuk mereka yang bawah 18 tahun ni, kalau nak daftar ni kita perlukan kebenaran daripada penjaga lah. Kalau budak-budak yang bawah 18 tahun, kita tak buat medical check up semasa nak daftar sebagai perikrar tu, tak. Sebab macam saya maklumkan tadi, kita tak tahu keadaan meninggal dunia macam mana. Jadi medical check up tu sebenarnya dilakukan setelah meninggal dunia, kesesuaian tu. Secara umumnya kalau mereka ada penyakit-penyakit yang begitu berisiko lah untuk memindahkan kepada transplant, contohnya lah pesakit HIV, dan juga kalau dia ada beberapa sakit yang aktif lah, kanser yang aktif, mungkin tidak sesuai lah untuk menjadi penderma. Dan itulah secara umumnya. Tapi macam saya bagi tahu tadi, doktor pada akhirnya setelah meninggal dunia akan buat penilaian sebenar. Baik, doktor, saya difahamkan juga bahawa kanak-kanak dan juga mereka yang mempunyai masalah mental tidak boleh menderma. Mungkin komen doktor tentang hal ini. Itu betul. Dalam polisi untuk penderma hidup lah, kanak-kanak dan prisoner mentally, and prisoner also dimension tak boleh
menjadi perdema semasa hidup. Kanak-kanak ni pun boleh dikonsider kalau untuk transplant yang regenerative tissues lah, kan? Macam stem cell kan, untuk jadi boleh dikonsider sebab dia boleh regenerate balik tisu tersebut lah. Itu di dalam polisi ada mention lah, ada dimaklumkan. Baik. Kita nak membantu untuk terus tingkatkan kesedaran kepada anda yang mungkin nak ataupun berniat untuk menderma organ, tapi sekejap saja lagi kita akan bersama terus dengan Dr. Hazdi, tapi kita nak berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali di Apa Khabar Malaysia. Baik, kita nak berlintas langsung bersama dengan rakan setugas iaitu Zanariah Norzain di kem Sungai Ara Pulau Pinang untuk mendapatkan perkembangan terkini tentang pengundian awal di Pulau Pinang. Silakan Zana. Baiklah, saya kini berada di perkarangan Dewan Kongko bagi mengikuti perkembangan undi awal di kem tentera Sungai Ara ini, yang mana sejak pukul 7.30 pagi tadi ramai tentera dan juga keluarga datang ke sini bagi menunaikan tanggungjawab mengundi mereka pagi ini. Baiklah, di kem Sungai Ara ini yang melibatkan 1,366 pemilih berdaftar dengan 899 daripadanya merupakan pegawai dan anggota, manakala 477 lagi pasangan mereka. Untuk keseluruhan anggota tentera termasuk yang mengundi pos adalah melibatkan 1,847 orang, yang mana sebanyak 4 saluran dibuka di kem ini melibatkan gabungan pasukan 2 Regimen Askar Melayu Diraja di lokaliti N37 Batu Maung, merangkumi 4 pasukan yang mengundi di sini. Ini merangkumi 2 Regimen Askar Melayu, 2 Regimen Semboyan Diraja, 2 Kor Polis Tentera Diraja dan Markas 2 Division. Dan sebagai simbolik kepada proses undi awal ini, Panglima 2 Division Major Jeneral Datuk Muhammad Huzaimi Sabri menjadi individu pertama menunaikan tanggungjawab mengundi di 2 RMD kem Sungai Ara ini. Baiklah, mungkin saya boleh kongsikan secara keseluruhan di Pulau Pinang ini, sempena PRN ini seramai 11,294 pengundi membabitkan pegawai dan juga anggota polis serta tentera dan pasangan menunaikan tanggungjawab mengundi awal hari ini. Daripada jumlah itu, seramai 6,451 adalah pengundi awal membabitkan pegawai dan anggota polis dan pasangan, manakala selebihnya iaitu 4,843 pula pegawai dan anggota tentera dan juga pasangan. Dan bagi aspek persediaan SPR di Dewan Kongko ini, lebih 40 pegawai ditempatkan di pusat mengundi ini bagi memastikan kelancaran proses. Pada ketika ini boleh saya kongsikan sangat baik, tenang, mereka juga berada menunggu di bawah kemah yang disediakan, dan bagi pasangan yang membawa anak-anak kecil juga selesa di sini, selain pada disediakan kipas juga bagi menunggu giliran untuk mengundi. Baiklah, saya kira itu saja perkembangan di kem Sungai Ara ini. Jangan lupa tanda pagar anda penentu di semua platform media sosial anda. Sempena PRN 6 negeri ini, kita kembali ke studio bersama Helena dan juga Chat. Silakan. Disediakan dan bagi pasangan yang membawa anak-anak kecil. Itu dia. Laporan daripada Zanariah Norzain dari lokasi kem Sungai Ara Pulau Pinang. Itu dia seperti yang dilaporkan, keadaan memang dalam keadaan terkawal, baik dan juga tenang. Kita harapkan juga proses pengundian awal ini berjalan dengan lancar. Baik, kami akan bawakan perkembangan dari masa ke semasa untuk pengundian awal pilihan raya negeri DUN yang ke-15 untuk kali ini, dari masa ke semasa. Baik, kita terus sahaja bersama dengan tetamu kita. Silakan Helena. Betul, kita ada Dr. Hazdi Harun, Timbalan Pengarah Pusat Sumber Transplant Nasional. Okey, doktor, kita faham bahawa sekiranya seseorang pesakit itu yang berada di hospital pengikrar organ dan sedang sakit tenat, keadaan dia itu terjamin, di mana maksudnya doktor akan memberikan rawatan yang terbaik untuk dia. Bukanlah kalau dia dah penderma tu kita macam tak apalah, kita tunggu je saat-saat denyutan terakhir dia. Bukan. Itu betul kan doktor? Okey. Dan itu antara polisi-polisi kalau kita kata polisi transplant organ dan tisu di Malaysia ini. Dan apa lagi polisi-polisi yang wajib ataupun harus kita tahu di Malaysia ini tentang pendermaan organ?
Okey, sebenarnya yang kita kena faham juga berdasarkan kita punya undang-undang lah atas tisu manusia untuk pendermaan organ selepas meninggal dunia ni, walau bagaimana sekalipun kita berdaftar kan nak jadi penderma, kita sebenarnya perlukan kebenaran waris keluarga. Jadi memang bila kita berkempen ataupun kita menyatakan sesiapa mahu berikrar berdaftar, perlulah maklumkan pada keluarga setelah berdaftar kerana kalau tidak maklumkan nanti keluarga pun tidak tahu apakah niat kita lah, apa hasrat kita nak jadi penderma nanti. Jadi bila kita lihat kebelakangan antara sebab ramai keluarga yang tidak bersetuju ni kerana mereka tidak tahu apa niat ataupun apa permintaan arwah ataupun mendiang lah, sama ada mereka telah berdaftar ataupun jadi kita memang betul sarankan kenalah maklumkan pada ahli keluarga tersebut untuk memudahkan proses pendermaan itu nanti. Jadi bila doktor ataupun nurses tanya pada keluarga nanti, okey, keluarga pun tahu okey dia pernah berdaftar lah sebelum ni, dah pernah bagi tahu nak dermakan organ. Jadi itu akan memudahkan proses mengambil keizinan waris dan sebagainya. Itu antara kita punya praktis ataupun dasar yang kita amalkan untuk pendermaan. Okey, kalau contohnya pengikrar dah berikrar tapi di saat-saat akhir ubah fikiran ataupun niat tu terbatal, bagaimana proses tu pula, doktor? Tidak mengapa ke ataupun untuk macam kalau kita berdaftar kita boleh sentiasa update kita punya status pendaftaran di dalam Bank Sejahtera itu pun sebenarnya boleh update lah. Nak cancel ataupun dan sebagainya lah, cancel. So tetapi cabaran yang kita hadapi ni, ada juga orang bertanyakan kalau dia dah berdaftar nak berikrar tapi bila walaupun dah bagi tahu keluarga tapi bila ayah itu keluarga yang tetap tidak benarkan lah. Jadi kita sebenarnya tak pernah lah menghadapi situasi demikian, tapi kemungkinan boleh berlaku jika keluarga tak bersetuju kan. Tapi that's why kena orang kata discuss lah, bincang dengan keluarga. Antara kempen-kempen kita lakukan pun jom bincang, ayo bincang untuk bercakap dengan ahli keluarga kepentingan untuk buat pendermaan. Dan selain daripada kempen-kempen jom bincang, ayuh bincang ini, apa lagi yang kempen yang dilakukan oleh Pusat Sumber Transplant Negara untuk memastikan kesedaran itu ada dan penerimaan rakyat Malaysia itu semakin meningkat? Okey, banyak kempen banyak program yang telah dijalankan oleh Pusat Sumber Transplant Nasional sejak penubuhan kami dan banyak yang telah dilakukan. Antara lain kita melakukan kempen-kempen fizikal yang berada di mana-mana, di sama ada di shopping kompleks, di pejabat ataupun di program kesihatan mana-mana ataupun program yang melibatkan pejabat lah, khususnya di komuniti itu, dan juga kita banyak bekerjasama dengan pelbagai agensi untuk mewujudkan satu program yang kita boleh reach semua lah. Contohnya dengan pihak Islam, agama Islam, Jabatan Agama Islam dan sebagainya. Kita melakukan macam khutbah Jumaat yang berunsurkan untuk pendermaan organ dan transplant. Dan kita pun ada bekerjasama dengan pendidikan di sekolah-sekolah ataupun di universiti. Kita adakan program bersama student, kita adakan larian, kita adakan macam-macam lah bentuk program yang kita tahu very attractive dan orang boleh datang untuk tahu. Dan pada masa yang sama kita pun ada program yang kita melibatkan khususnya hospital sendirilah. Kementerian Kesihatan pun banyak lakukan program di hospital. Sebab macam tadi ada komen daripada saudari tentang kakitan kesihatan pun masih kurang lagi untuk berikrar satu dan aware lah pasal program dah. Jadi kita perlu adakan juga di hospital dan sebagainya. Dan kita tidak lupalah social media pada masa kini. Jadi kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada Instagram dan sebagainya. Kita ada video di YouTube yang kita hasilkan untuk semualah jenis konten yang berunsurkan kesedaran pendermaan organ dan transplant itu sendiri. Baik, saya tahu pelbagai usaha telah pun digerakkan dari peringkat kementerian, agensi, badan-badan yang berwajib, tapi masih lagi target untuk mendapatkan pengikrar ataupun penderma organ itu masih lagi berkurangan. Kurangnya orang kata kesedaran. Sebenarnya saya percaya rakyat Malaysia ada sikap takut
sebenarnya takut sebenarnya yang faktor utama yang menyelubungi orang yang nak berikrar untuk menderma organ tu. Okey, mungkin nak hilangkan rasa ketakutan ni, mungkin doktor boleh bagi tahu dengan cara mudah bagaimana proses bila mereka dah berikrar sebagai penderma organ ni. Okey, mungkin ramai tak tahu kan yang proses selepas meninggal dunia bila jadi penderma ni, kita lakukan penderma ni dengan very careful ataupun very respect untuk penderma walaupun telah menjadi arwah ataupun mendiang kan. Kita akan ambil cuma organ dan tisu yang boleh digunakan transplant. Jika tidak sesuai, kita tak akan ambil. Okey. Jangan fikir macam kalau kita jadi berikrar nanti semua ambil. Tak. Kita cuma ambil yang sesuai saja. Jadi penilaian tu very thorough lah, very detail jugalah. Kita buat ujian darah, kita buat ujian scan dan sebagainya. Dan operation ataupun lepas mendapatkan kebenaran waris, kita akan buat surgery ataupun pembedahan tu di dalam bilik bedah, bukan di bilik mayat dan sebagainya lah, di bilik bedah, dan dilakukan seperti masih hidup, very respectful, dihormati dan dibawa ke bilik bedah. Dengan ada Dr. Bius, semua seperti orang masih hidup lagi. Jadi operation tersebut akan dilakukan dengan penuh hormat, dan kita punya pembedahan tu pun dengan tidak mencacatkan lah. Saya boleh jelaskan, kalau contohnya ambil mata dan kornea tersebut, kita akan gantikan balik dan tutup mata tu seolah-olah pasien atau pesakit tidur. Dan jahitan semula pun kita kita jahit dengan kemas. Lapisan dengan lapisan kita jahit dengan kemas, bukan pakai stapler dan sebagainya. Dan jenazah akan dibersihkan selepas pengambilan organ dan sebagainya, dan akan ditunjukkan pada keluarga dan dihormati sepanjang kita melakukan itu, dan akan ditunjukkan kepada keluarga, dan keluarga akan lihat sendiri bagaimana setelah perolehan organ itu dilakukan. Dan kita akan pastikan tiada pendarahan jelas ataupun kecacatan lah yang mungkin akan merunsingkan pihak keluarga tersebut. Jadi itu yang kita lakukan selama ini, dan diserahkan balik kepada keluarga lah. Dan kita akan bantu juga dari segi proses untuk mereka mendapatkan balik jenazah, untuk dibawa ke kampung halaman dan sebagainya lah. Baik, terima kasih Dr. Hasdi atas perkongsian itu tadi, dan diharapkan perkongsian tadi dapat memberi sedikit ilmu kepada anda semua yang mungkin berniat untuk menderma organ ataupun menyelamatkan keluarga, anak ataupun ibu bapa anda ketika anda hidup. Saya rasa dah hilang dah rasa takut dah. Dah rasa bagus. Ini yang kita perlukan lagi. Banyak lagi program-program seperti ini harus dilakukan. Baiklah, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Masih lagi bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Baik, kita terus saja langsung bersama rakan setugas dia, Muhammad Jais, yang kini berada di PRN Terengganu untuk dapatkan laporan pengundian awal yang berlangsung di sana. Silakan dia. Ya, Helena dan juga Chad, di Wisma Bernama Kuala Lumpur hari ini, pagi ini di Kuala Terengganu cuaca agak terik sehingga menyebabkan saya sedikit silau, tetapi kita harapkan cuaca ini akan berterusan agar ia boleh membantu melancarkan lagi perjalanan bagi proses mengundi awal pada hari ini. Dan ketika ini saya berada di perkerangan IPK Kuala Terengganu, yang mana ia menjadi salah satu daripada 29 pusat pengundian awal yang dibuka hari ini, membabitkan 5 saluran mengundi daripada 35 keseluruhannya saluran mengundi bagi pengundian awal di negeri Terengganu. Baik, di negeri Terengganu ini lebih daripada 6,900 pengundi awal berdaftar, yang mana ia melibatkan lebih 1,000 anggota polis, kemudiannya lebih 4,000 anggota tentera, manakala bakinya dalam lebih kurang 600 adalah pasangan kepada anggota polis dan juga tentera yang berdaftar untuk mengundi awal. Baik, sedikit perkongsian berkenaan dengan pusat pengundian awal di IPK Kuala Terengganu ini, yang melibatkan mereka yang berdaftar untuk mengundi di 3 kawasan
9 dun di bawah Parlimen Kuala Terengganu, iaitu Dun Ladang, Dun Bandar dan juga Dun Batu Buruk. Dan selain daripada mengundi untuk kerusi Dewan Undangan Negeri, pengundi-pengundi di sini juga akan mengundi bagi pilihan raya kecil Kuala Terengganu ataupun P036 Kuala Terengganu yang turut berlangsung sama, menyelit sama sebenarnya dengan pilihan raya di 6 negeri pada kali ini. Baik, mungkin kita boleh kongsikan suasana semasa di IPK Kuala Terengganu yang mana di sini telah pun mula dibuka sejak awal 8 pagi tadi, yang mana anggota polis dan juga anggota tentera, beberapa anggota tentera tadi yang saya dapat lihat juga beratur di sini, yang mana mereka memulakan proses pengundian. Sampai saja perlu dahulu seperti biasa semak di kaunter semakan daftar pemilih, dan kemudiannya mereka akan diberikan maklumat mereka akan mengundi di saluran yang mana satu, saluran 1 ataupun 2, 3, 4, 5, dan kemudian mereka akan diminta untuk beratur di depan kawasan tempat mengundi itu, dan akan ada petugas-petugas SPR yang akan membawa mereka masuk bagi melancarkan lagi perjalanan bagi proses pengundian awal. Dan sebentar tadi kami dipahamkan Ketua Polis Terengganu akan memberikan sidang media dalam lebih kurang 10.30 nanti, dan kita akan cuba bawakan apakah intipati yang disampaikan oleh Ketua Polis Terengganu dalam edisi Buletin Bernama pula selepas ini. Baik, saya kira itu saja laporan yang boleh saya kongsikan, dan untuk anda di luar sana jangan lupa gunakan tanda pagar anda penentu bagi setiap platform media sosial anda sempena dengan PRN 6 Negeri kali ini. Kita kembali bersama Chat dan juga Helena di studio. Okey, itu penjelasan ataupun laporan daripada Diah Muhammad Jaiz terus daripada IPK di Terengganu. Baik, kita harapkan proses itu berjalan dengan lancar, dan kepada mereka yang mungkin anggota polis ataupun tentera yang belum keluar mengundi, pastikan anda cepat-cepat keluar mengundi. Okey? Baik, kita nak teruskan apa khabar Malaysia kali ini bersama dengan seorang tetamu kita, iaitu Salehuddin Jeb, seorang penyanyi, untuk bercerita tentang lagu terbarunya ataupun lagu single terbarunya Hati Ini. Okey. Jeb, apa khabar? Assalamualaikum. Oh, macam wakil rakyat lah awak hari ni. Ini baru habis buat video klip ke? Oh, tak ada. Sebab baju sama, Konti dengan video klip. Alright. Okey, Jeb, lagu Hati Ini ni, apa penceritaan di sebalik lagu ini? Okey, lagu Hati Ini ni sebagaimana tajuk dia, ialah satu luahan hati seorang yang mana percintaannya terkandas di tengah jalan, dan dia tidak dapat sukar untuk melupakan segala kenangan yang tercipta lah. Itulah basically apa itu hati ini. Ini berdasarkan pengalaman sendiri ke bagaimana? Bukan pengalaman sendiri. Okey, mungkin boleh kongsikan siapa yang mencipta lagu ini, composing dan sebagainya? Okey, lagu ini komposernya adalah Joina, penulis liriknya adalah Joina dan juga Sam Sani. Okay. Baik, kita nak memahami perjalanan Jeb dalam industri seni ini. Macam mana perjalanan dia? Perjalanan saya rasa titik tolaknya adalah ketika tahun lepas lah saya menyertai sebuah rancangan reality lah, television, dan selepas itu dapat tawaran untuk merakamkan lagu Hati Ini lah daripada komposer dia, dan selepas itulah kita rilis lagu ni. Okey, dan bernaung di bawah Alternate Records, right? Betul. Okey, betul. Okey, kita nak tanya juga, kalau kita dengar ataupun kita tengok video klip seperti yang tertera di kaca televisyen kali pada masa ini, awal-awal tu, lagu-lagu awal tu saya rasa dia macam hazama, macam very yang biasalah kita dengar. Tetapi lepas minit pertama kedua tu kita dah macam lagu ni macam fresh sikit tu. Okey, bagaimana masa proses penulisan lirik dan segala proses ini? Adakah Jeb terlibat secara langsung ataupun ada input-input yang diberikan untuk lagu Hati Ini atau tidak? Okey, dari segi penciptaan asalnya memang wholly daripada komposer dan pembuat. Cuma masa recording tu adalah saya bagi input sedikit lah. Sebagai contoh yang pada peringkat awal ada macam mainan suara sikit, tu. Itu saya punya sendiri lah. Dan di belakang-belakang tu ada juga penambahan di pihak saya. Kalau kita tengok dan kita dengar lagu tu, saya mungkin boleh bayangkanlah sesuai untuk mereka yang sedang mengalami saat-saat putus cinta, kan, cinta tak kesampaian gitu kan. Lagu tu lebih kepada ballad song dan heavy emotion. Adakah ini memang betul direction yang
Jeb nak? Okey, saya buat masa ni sebab ni baru single pertama. Okey. So tapi genre yang saya akan ceburi adalah ballad, R&B, pop dan macam itulah. Jadi untuk yang single pertama ni memang untuk direction ke arah balada. Ceritalah proses rakaman macam mana? Ambil masa yang lama ke? Since pertama kali mungkin masuk studio rakaman ke bagaimana? Okey, saya dapat lagu ni pada bulan September, awal September, dan pada bulan yang sama juga dirakamkan vokal. Alhamdulillah satu take lah dia punya rakaman tu. Hebat jadi lagu ni siap dari segi arrangement muzik semua pada bulan November dan 2 bulan lepas tu. Dan shooting muzik video pada bulan Disember, release 1 Februari. So overall dalam 5 bulan total. Penggambaran itu dibuat di mana? Kalau yang baju macam ni tu di Putrajaya. Yang baju yang warna hitam tu di Cyberjaya, Taman Square. Kalau kita tengok sebenarnya lagu-lagu yang ballad, heavy emotion ni susah untuk kita nak menghayati, ambil masa juga. Mungkin ada reference sesiapa ke sebelum masuk studio rakaman, bagaimana? Dia sebab saya dapat lagu ni maksudnya seminggu ataupun 2-3 minggu sebelum rakam tu lah. So kita ada masa untuk menghayati diri dan juga melodi. Dan saya ni seorang jenis yang fast learner. Wah gitu. Saya macam mementingkan soul lah. Okey. Senang menjiwai. So apa-apa lagu yang saya sampaikan kena ada soul lah. Okey. Dan bercakap tentang jiwa, menjiwai ni, mungkin lepas ni nak cuba jadi pelakon. Pelakon kan kena menjiwai watak dan sebagainya. Adakah itu satu lagi cabang yang ingin diceburi ataupun memang tak nak lah? Buat masa ni mungkin belum lagi lah. Tapi kalau ada tawaran, apa salahnya kita mencuba lah. Faham. Tapi mungkin lebih kepada bidang muzik lah sekarang. Okey. Kalau untuk lagu ni direction dia, siapa yang you punya ni reference? Reference sebab saya memang minati La Ahmad. Okey. Kumpulan VE, R&B style muzik. Anwar Zain juga. Tapi betul lah dia ada ke arah Islamic melody sikit lagu-lagu ni kan. Ada orang cakap penyanyi nasyid. Saya memang berasal daripada penyanyi nasyid di universiti lah. Okey. So adalah faham. Okey. Dan dalam klip video tu juga ada penyanyi, seorang lagi penyanyi wanita. Okey, itu apa peranan dia? Itu apa kenapa begitu? Macam nak bagi satu colour lah dalam lagu ni. Bukan dia BV backup vokal tu? Yang talent dalam MV tu bukannya penyanyi tu lah. Penyanyi tu orang lain. Okey, cerita sikit pembikinan untuk video muzik ni dekat mana? Saya tak ingat nama tempat dia, tapi dekat satu taman lah di Putrajaya. Di Kuala Lumpur saja. Okey, di Putrajaya 11 Putrajaya ada taman tu. Dan yang tak boleh lupa lepas dia habis syuting pagi tu, hujan. Dan terpaksa kami berlari pakai kot kereta. Dah pakai smart pula tu kan. Pagi ni tak hujan lagi. Masa di taman tu ada. Lepas tu habis tu hujan lah. Okey. Dan kita nak tahu, inilah penyanyi perempuan yang dikatakan bukan Dia bukan, ni talent. Ini bukan talentnya. Okey. Kita nak tahu juga dari segi promosi dan sebagainya, bagaimana? Apa perancangannya? Okey, dari segi promosi, setakat ni lagu ni telah pun berada di semua platform digital. Telah pun dimainkan di radio dan juga dipromosikan di beberapa stesen TV dan juga radio lah. Dan juga telah pun diambil sebagai suatu filler dalam drama TV. Sudah. Okey, drama apa tu? Mungkin boleh kongsikan kepada kita semua. Drama setakat ni Career Woman. TV3. Saya tahu. Ia sedang rancak kan dipertonton di kaca televisyen pada ketika ini. Dan menjadi runut bunyi. Mungkin target Jeb sendiri untuk lagu ini nak sampai ke mana? Kalau boleh, saya rasa sebuah penyanyi yang target Anugerah John Ragu lah, PJL lah. Dan dia terima, kalau boleh market antarabangsa pun lagi bagus. Okey, bagus. Saya ada terbaca tau, Jeb merupakan seorang peguam. Bagaimana masih lagi meneruskan kerjaya sebagai seorang peguam? Peguam litigasi civil lah. Buat kes-kes di mahkamah. Okey, dan bagaimana untuk mengimbangi masa itu? Sebab soalan yang selalu ditanya. Memang kena pandai manage time lah, sebab lagi-lagi kalau peguam civil ni dia kena kejar deadline lah untuk filing, submission, hujahan dan sebagainya. Jadi saya ni punya management, kalau lama lagi pun saya akan start buat sekarang lah. So pada masa tu kita dapat capai lah semua target due date tu. Dan saya habiskan pekerjaan hakiki tu pada masa pekerjaan hakiki. Dan selepas tu baru kita boleh
bidang muzik. Menarik ya. Maknanya tapi kan kalau dalam court kan jadi stres marah menyanyi je kan, menghiburkan orang dekat situ lagi senang cerita. Okey, mungkin ada perancangan untuk collaboration ke ataupun next single ke, bagaimana dari pihak Jet sendiri? Setakat ni baru saja nak mulakan untuk single kedua lah, insyaAllah. Sebuah lagu rancak lah. Tapi tajuk tak tahu lagi. Okey, bagaimana dengan proses itu? Dah bermula ke? Dah ada dah lagu ke? bermula Macam untuk mana? demo punya rakaman. Demo lah. So video dah Belum lagi. Okey. Kalau diberi InsyaAllah. peluang untuk duet, nak berkolaborasi dengan siapa? Dengan Lah ke bagaimana? Of course, Ahmad ataupun Aina Abdul ke. Aina. Okey. Okey. Wah, Aina bergaduh-gaduh menyanyi macam tu. Ni nak tinggi, ni nak tinggi. Okey. Dan Datin, bila rasanya single kedua tu akan keluar? Mungkin bukan tahun ni lah. Mungkin sebab masih dalam pimpinan awal lagi, awal nak shoot muzik video lagi. Mungkin tahun depan insyaAllah. Okey, dan sebelum kita berpisah ni kan, kita nak kalau boleh Jeb belanja sikit lah lagu. Lagu Hati Ini. Okey. Saya belanja chorus sikit lah. Boleh. Aku terperangkap dalam lamunan cinta yang menyatukan kita berdua. Akan ku tuliskan semua, menjadikan cerita untuk kenangan bersama. Itu dia. Bila peguam bersuara ya. Betul, bila peguam bersuara. Macam dalam kaset sama. Abang bertahniah dengan kemunculan single Hati Ini. Semoga mendapat tempat di hati pendengar di Malaysia untuk menerima karya tempatan kita kan. Sokonglah local song kita. Okey, baik, alang-alang ni mengundi ke tak hari ni? Oh, saya tak ada. Ini mula awal ni. Lupa. Di awal. Baik. Itu saja yang dapat kita kongsikan kepada anda semua dalam siaran Apa Khabar Malaysia edisi 8 hari bulan 8 hari ini. Baik. Dan Apapun insya-Allah kita jumpa di lain kesempatan, dan jangan lupa untuk dapatkan perkembangan lanjut berkaitan dengan pengundian awal PRN DUN untuk kali ke-15. Sampai di sini saja pertemuan kita. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Terus bangkit yakin berdiri.